Apa kata Mak Teja? Dia ada dekat sini. Dia ada area sini. Weh, dua orang tu kejut tau. Ni lagi slow ni. Apa benda ni Mak Teja? Apa yang ada dekat sini ni Zahar ni? Penakut juga Zahar ni. Dia dah lama impikan kamu. Dia dah lama nakkan kamu. Dia dah lama cintakan kamu. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi cerita-cerita seram, cerita hantu, misteri dan pelbagai lagi rakan sahabat. Sebelum tu Agi nak minta maaf tahu, rasanya dah lama kita buat video. Salah satu sebab Agi ni sibuk dengan kerja. Agi bukan full time YouTuber. Kadang-kadang ada masa free barulah Agi buat YouTube. Kalau tak ada masa, maknanya tak buatlah video. Jadi pada kali ni, dua kisah seram yang Agi nak share kepada sekmu, iaitu kisah yang pertama ni, dia berkait tentang dusung. Yang mana ada dusung ni, boleh dengar cerita ni sampai habis. Yang kedua berkait tentang salah seorang nenek tua, dukung, yang bernama Mak Teja. Tak nak bagi intro panjang-panjang. Apa kata jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go sobat. Kisah yang pertama dikongsikan oleh Kak Uda tau. Apa kata Kak Uda? Kisah seram ni berlaku dekat kampung, iaitu kampung kelahiran dia lah. Di belakang rumah dia ni ada dusun. Tapi Kak Uda ni dia duduk dekat KL. Dia dah ada suami, dia dah ada anak. Memang dia dah lama lah menetap kat KL ni. Manakala dekat kampung ni pula ada ayah dia, tapi ibu ni dah lama meninggal dunia. Lepas tu dia ada dua lagi adik lelaki dia. Jadi adik lelaki ni lah yang jaga ayah dia. Sebab ayah dia ni dalam keadaan uzur tahu. Semakin meningkat umur ayah dia punya kesihatan ayah dia ni semakin hari semakin merosot tahu. Tapi setiap minggu kalau macam Kak Uda ni cuti kerja, Kak Uda ni memang akan balik lah ke kampung untuk pergi melawat, pergi tengok-tengokkan ayah dia juga. Sehinggalah sampai satu hari tu, rakan sahabat edisi Malam Seram, ayah dia ni ditakdirkan meninggal dunia tahu. Tapi sebelum ayah dia ni meninggal dunia, ayah dia ni telah wasiatkan rumah yang sekarang ni, yang ayah dia ada tu dulu, diwasiatkan di atas nama Kak Uda. Jadi bila diwasiatkan atas nama Kak Uda ni pun baliklah untuk tinggal dekat kampung pula. Mungkin dah lama duduk kat KL, sekarang ni ada masa pula untuk nak berbakti ke rumah kelahiran Kak Uda ni. Jadi dia orang ni pun, satu family ni pun baliklah selepas pada arwah ayah dia meninggal dunia, duduk dekat kampung. Nak dipendekkan cerita, Kak Uda ni pun dia buka lah satu kedai makan. Sebuah kedai makan, manakala suami ni pula bekerja sebagai kerani di salah sebuah sekolah yang ada dekat kawasan kampung dia tahu. Jadi masa tu adik-beradik dia, dua orang lah adik lelaki dia ni, tak duduk sekali dengan dia. Dah sambung belajar, dah bekerja dan memang duduk dekat KL daripada masa tu. Jadi 2 hingga 3 bulan Kak Uda ni duduk dekat kampung. Okey, sebelum tu kita nak cerita tentang dia punya apa, kawasan rumah Kak Uda ni macam mana. Okey, rumah Kak Uda ni nak bagi tahu, dia bukan ada dekat hujung kampung jugalah, tapi dekat belakang rumah Kak Uda ni dia ada dusun yang besar, yang mana dusun ni kepunyaan arwah ayah dia tahu. Memang sangat-sangat besar, boleh dikatakan sampai 5 hingga 3 ekar. Bukan gitulah. Dan kalau nak pergi ke rumah Kak Uda ni, dia kena lalui 2 rumah, iaitu rumah yang pertama rumah atuk dia, dan rumah yang kedua rumah pakcik dia, ataupun dia panggil sebagai rumah Pak Lan dia, dan last sekali barulah rumah Kak Uda di belakang. Jadi itulah lalu nak masuk. Jadi kalau siapa-siapa yang nak masuk pergi ke dusun tu ataupun nak pergi ke rumah Kak Uda tu, dia kena lalu rumah atuk dan juga rumah Pak Lan dia tahu. Nak dipendekkan cerita sekali lagi, Kak Uda ni pun dia buka lah pekerjaan dia lah, gerai makan dia seperti biasa. Dan di belakang rumah dia tu, dia adalah macam bilik yang kecil tahu. Jadi bilik yang kecil ni lah Kak Uda ni dia buat, kita panggil apa, bahan memasak, untuk nak dibuka kedai keesokan hari, dia akan prepare masuk dekat sini tahu. Sebabnya 2 hingga 3 bulan dia duduk dekat kampung tu. Bukan dekat kampung tu lah, sepanjang 2 hingga 3 bulan ni dia dah buka kedai makan. Satu kisah seram yang berlaku pada masa tu tahu. Dalam pukul 6.30, hampir senja jugalah kita katakan, dia ni duduk sibuk tahu, tengah prepare untuk keesokan ni, untuk nak buka kedai keesokan ni. Di sinilah Kak Uda ni dia jumpa dengan 2 orang, satu sepasal lah,
lelaki dan juga perempuan daripada belakang rumah dia ni masuk ke arah dusun tau, berpakaian putih pada masa tu. Tetapi perempuan ni dia tengok ke arah Kak Uda sambil senyuman manis. Macam mana? Kak Uda ni tengok sedap tau, tengok prepare makanan ni, perhati je ni, dia nampak perempuan ni tu, dia kata dia tak pernah kenal pun perempuan tu. Bukan saudara mara dia. Kalau orang yang lalu, maksudnya mesti ada kereta apa semua kan. Tapi ni tak. Manakala lelaki tu pula masuk tu menuju ke arah dusun. Dan perempuan tu sebelum dia pergi ke arah dusun tu, dia sempat senyum lah dekat Kak Uda ni. Kak Uda ni rasa curiga juga, kata siapa pula tak pernah nampak sepanjang dia duduk situ tau. Hampir kita rasa dalam 5-6 bulan duduk situ tak pernah nampak. Jadi Kak Uda ni pun curiga. Dia pun pergilah. Lepas pada dia jumpa benda tu, dia pun pergi je jumpa dengan Pak Lan dia. Kebetulan masa tu Pak Lan ni adalah duduk dekat depan rumah, duduk atas kursi sambil relax-relax. Jadi dia pergi dekat Pak Lan, dia kata, Pak Lang, Kak Uda ni nak tanya benda dekat Pak Lang ni. Jadi Pak Lang kata, okey, tanyalah apa benda. Siapa yang ada dekat belakang rumah Kak Uda tu, dia kata gitu. Jadi Pak Lang ni belah kata, siapa pula? Kak Uda tak tahu sebab belakang rumah tu ada lelaki dan perempuan berpakaian putih yang ada, tapi dia menuju masuk ke kawasan dusun. Jadi Pak Lan ni pun ceritalah, bukan ceritalah, Pak Lan ni pun katalah, rasanya tak ada siapa-siapa kot yang lalu. Sebab kalau orang nak lalu ke rumah kau ni Uda, dia kena lalu rumah Pak Lan dulu, rumah atuk rumah Pak Lan, barulah dia lalu belakang rumah kau. Tapi tak ada siapa-siapa. Sepanjang Pak Lan duduk dekat luar ni, memang Pak Lan tak ada jumpa siapa-siapa, tak ada nampak siapa-siapa masuk pun pada masa tu. Jadi Kak Uda ni rasa, betul Pak Lang, saya nampak ada dua lelaki perempuan menuju masuk ke kawasan dusun. Nak cakap musim durian ataupun musim buah-buahan tak ada pula. Betul. Jadi Pak Lang pun ceritalah, dia kata mungkin yang masuk tu kot mungkin kampung dia orang dekat situ kot. Pak Lang ni sajalah bagi cerita macam tu. Garuk kepala jugalah Kak Uda ni bila Pak Lang dia cakap macam tu. Jadi Kak Uda ni pun Pak Lang ni merepek lah. Jadi dia tinggal lah, pergi dekat rumah balik. Bila nak pergi dekat rumah ni lah, pada masa tu dah azan maghrib tau. Bila azan maghrib, sekali lagi kisah ni berlaku pada hari yang sama, bukan keesokan tak. Bila dia balik saja rumah Pak Lang ni, sekali lagi dia nampak satu kelibat. Sekali ni ramai tau, satu family berpakaian putih. Dan sebelum dia nampak kelibat tu, dia dah dengar suara orang yang seru nama Huda. Seru daripada belakang rumah, kawasan dusun tu lah. Bila dia pergi buka je tingkap, memang betul dia nampak satu kumpulan, satu family lah, duduk pandan, duduk tengok ke arah Kak Uda ni sekaligus. Kalau 7 hingga 8 orang tu memang semua tengok ke arah Kak Uda. Kak Uda ni bila nampak je, tutup je tingkap, masuk ke dalam bilik, kunci pintu siap-siap. Takutlah betul, tak pernah jumpa sebelum ni. Baca je apa yang keluar, apa yang dia ingat ni dia baca. Dan sekali lagi dia tanya, kali ni dia pergi jumpa dengan suami dia. Dia ceritalah suami dia dengan apa yang dia nampak tu, kelibat sikit apa yang dia nampak. Dia kata kali ni bukan manusia dah ni, sebab dia rasa lain. Dan sekali lagi dia pun pergilah jumpa dengan Pak Lan dia. Dia rasa mungkin ada benda yang Pak Lan ini tidak ceritakan kepada dia orang satu family itu. Sekali lagi lah dia pergi ke rumah Pak Lan dan tanya, nak penjelasan yang betul-betul apa sebenarnya yang ada di belakang rumah dia tu. Maka sinilah rakan sahabat Lan ni dia ceritalah kisah ataupun apa hal yang ada dekat belakang rumah dia tu. Pak Lan kata macam ni lah, Uda, belakang rumah kau tu sebenarnya perkampungan buniang. Tapi jangan risau, dia tak akan ganggu kita selagi mana kita ni tak ganggu dia. Lagipun dia orang semua tu memang dah kenal kau tu siapa. Maknanya orang-orang buniang tu, makhluk-makhluk yang ada dekat perkampungan buniang tu, dia dah tahu siapa Huda ni. Dia dah kenal arwah ayah Huda ni siapa dia. Jadi dia tidak akan ganggu, tahu, selagi mana dia punya manusia yang ada dekat situ tak ganggu dia orang. Maksudnya tak pergi buat onar lah. Selagi itulah makhluk ataupun bunian itu tidak akan ganggu dia punya family dia. Tapi walaupun tidak diganggu, rakan sahabat, Huda ni setiap kali katanya dia nak buat kerja untuk preparation, untuk prepare bagai-bagai untuk dia penjual esok ni, dia seperti mana seakan-akan terdengar, selalu semua dengar yang mana suara
menyeru nama Huda banyak kali. Dan kalau dia buat kerja apa-apa, masuk saja ke dalam rumah ke, pergi mana-mana, memasuk ke, dia akan rasa bahawa diri dia ni diperhatikan oleh seseorang. Itulah kadang-kadang yang membuatkan Kak Uda ni berasa takut tau. Sampai sekarang ni Kak Uda ni bila duduk je kat rumah sore-sore, dia akan rasa takut, akan rasa seperti dirinya diperhatikan oleh seseorang. Tapi katanya setakat dia duduk ni, alhamdulillah tak ada lah gangguan, maksudnya sampai kena raib ataupun kena ganggu isteri ke, tak ada lah. Habis kita panggil apa, paling tinggi punya, dia nampak perempuan dan juga lelaki tu masuk ke kawasan dusun. Itu saja. Kisah yang kedua ni pula, para sahabat, dikongsikan oleh Zaha tau. Apa kata Zaha? Kisah seram ni bukan berlaku kepada diri dia, berlaku kepada member rapat dia yang bernama Syakir. Syakir ni umur 35 tahun, tak kahwin lagi, dan dia ni sebagai bekerja sebagai mekanik motosikal. Ada buka bengkel sendiri tau, dan juga adalah pekerja dalam 3-4 orang macam tu. Kira okey jugalah dia punya pekerjaan dia ke, kira panggil apa, dia punya masyuk juga, lebih ke gitu. Sebab ramai lah yang pergi, apa yang diceritakan oleh Zaha ni, setiap hari ni memang akan ramai pergi dekat dia untuk nak bengkel motosikal apa semua, bengkel-bengkel kan. Tapi walaupun umur dia 35 tahun yang bagi tahu tadi, dia masih lagi tidak berkahwin rakan sahabat. Bila sebut umur 35 ni, siapalah yang tidak berkahwin tahu, siapa yang tak nak berkahwin, ada je nak berkahwin. Tapi setiap kali dia nak kenal dengan mana-mana perempuan, Syakir ni selalu akan kecewa tahu rakan sahabat. Pernah 2 kali dia punya nak bertunang tapi tak boleh, ada benda yang menggagalkan mereka untuk bertunang. Kena hampir 7 ataupun 8 orang perempuan, mesti akan ada benda-benda yang terjadi kepada diri Syakir yang menyebabkan hubungan dia orang ni tidak tahan lama. Pada satu hari tu, Zaha ni pun dia pergilah dekat bengkel Syakir tahu. Duduk dekat Syakir, dia tanya, "Ki, kau ni bila nak kahwin? Kau ni dah 35 tau. Kau kena je mana-mana perempuan, mesti ada benda yang tak kena pada diri kau ni." Jadi Syakir ni pun kata, "Itulah, aku pun tak tahulah macam mana. Aku bukan tak nak try, aku dah try tau. Aku dah cuba kenal dengan mana perempuan. Aku dah kenal, aku dah berusaha, tapi tak boleh. Nak macam mana?" Zaha ni pun berkata, "Aku rasa ada benda lah yang lekat pada diri kau ni. Ada benda yang sial tahu lekat pada diri kau ni Syakir." Mulut si Zaha ni boleh kira padu juga ni. Kadang-kadang Syakir ni pun berasa hatilah dengan Zaha ni. Tapi nak macam mana, member rapat kan, biar macam tu je lah. Lepas tu dia kata, "Macam ni lah Syakir, apa kata kita pergi jumpa dengan dukun yang ada dekat hujung kampung ni?" Maka Syakir ni berkata, "Gila kau, aku ni tak dapat jodoh. Bukannya aku ni sakit ke ataupun aku ni buatan orang, tak adalah." Dia kata, "Mana tahu kut ada benda yang ada dalam diri kau yang menghalangkan kau ni untuk berkahwin ke? Kita tak tahu." Jadi bila fikir je macam tu, Syakir ni dia mari terdetik tahu rakan sahabat. Dia kata, mungkin boleh jadi juga. Sebab sebelum ni, yalah kita tadi kan, ramai yang dia kenal tahu dengan perempuan. Bila dia nak kenal je, mesti akan ada benda-benda yang menghalangkan dia ni untuk teruskan hubungan. Bila kenal perempuan tu, tidak sampai seminggu, perempuan itu lari. Bila kenal dengan perempuan ni, tidak sampai 2 minggu, perempuan itu lari. Nak bertunang, tak boleh. So dia fikir jugalah, rasa-rasanya aku kena try cara lain kot. Mana tahu benda tu menjadi tahu. Maka si Zaha ni pun dia sajalah, dia kata kita pergi ke hujung kampung. Ada seorang perempuan nama dia Mak Teja. Mak Teja ni dikatakan orang yang berpengalaman, boleh mengobati benda-benda yang, kalau ada benda-benda misteri ataupun benda-benda mistik kepada diri kita ni, dia boleh ubah. Apa kata Zaha ni? Okeylah, Syakir kata okey, kita pergi. Keesokan tu dia pun pergilah ke hujung kampung. Maka dia nampaklah sebuah rumah yang dah lusuk tahu, rumah dah lama ditinggalkan orang macam tu. Maka pergi ketuk pintu, maka dia nampaklah Mak Teja keluar. Zaha ni bagi tahu, walaupun Mak Teja ni umur dia dah hampir 100 tahun sahabat, tapi dia punya raut muka dia tu seperti orang yang umur 20 hingga 30 tahun. Tidak ada langsung kesek-kesek kedut pada bahagian muka ni. Comel lah, perfect orang kita kata tahu. Maka dia pun masuklah, duduk bersila lah Syakir dan juga Zaha ni. Mak Teja ni pun mari daripada depan dia, and then Mak Teja ni pun duduk. "Apa hajat korang berdua ni datang?"
Syakir ni senyap masa ni. Yang ceritanya adalah si Zahar ni. Dia pun cerita dah. Dia kata macam ni lah Mak Teja. Member saya ni ada masalah. Bila kenal je dengan mana perempuan, mesti ada benda-benda yang tak kena. Bila nak serius dalam hubungan tu, mesti ada benda-benda yang menghalangkan dia orang ni untuk nak serius. Maka Mak Teja pun kata macam ni, hulukan tangan korang berdua. Korang berdua pula. Hulukan tangan Syakir seorang lah. Maka Syakir ni pun hulukan tangan. Buka telapak tangan dia ni macam ni. Maka Mak Teja ni pun dia berasakkan kimia. Dia dah start dah proses dia ni. Proses jampi-jampi ni. Dia berasakkan kimia. Lepas ke mulut Mak Teja ni pun kumat kamik. Adalah baca apa-apa mantra. Lebih kurang macam tu. Maka dia berletaklah, tahu rakan sahabat, 2 biji batu di atas tangan Syakir ni. Lalu Mak Teja ni kata, okey, tutup tangan tu. Lepas tu Syakir ni pun tutup. Bila Syakir ni tutup, dalam tidak sampai 30 saat, maka Mak Teja ni kata, okey, buka balik. Bila sat je buka rakan sahabat, batu yang mana ada tadi, yang mana Mak Teja letak tadi, hilang secara misteri. Dengan secara gaib lah, tak ada. Syakir ni pun tergamam, terkejut lah. Ni adalah salah satu magic, apa kata Mak Teja, untuk dia mengesal ataupun untuk dia mengesal lah. Kalau ada benda-benda entiti yang ada dalam diri Syakir ni, dia akan guna proses macam tu. Apa kata Mak Teja? Dia ada dekat sini. Dia ada area sini. Dua orang tu kejut tau. Ni lagi suslu ni. Apa benda ni Mak Teja? Apa yang ada dekat sini ni Zahar ni? Penakut juga Zahar ni. Dia dah lama impikan kamu. Dia dah lama nakkan kamu. Dia dah lama cintakan kamu. Maka si Syakir ni pun masih lagi tanya-tanya tahu. Apa ni Mak Teja? Tak faham. Cuba Mak Teja ceritakan balik. Dia kata ada satu makhluk, jin betina, yang memang selalu ada dengan Syakir. Pergi ke mana-mana, jin betina ni akan follow Syakir tahu. Tapi memang betul apa yang si Zahar ni cerita dulu. Syakir ni memang suka keluar seorang diri. Duduk bersendirian. Kalau balik je bekerja pada lewat malam, memang dia duduk seorang diri, berjalan balik. Memang dia ni suka lonely lah, kita panggil. Sore-sore. Itu mungkin salah satu sebab ada benda yang ikut dia. Dan apa kata Mak Teja sekali lagi, dia kata jin ini tak nak bagikan kamu ni ke mana-mana perempuan. Tahu, memang dia nak je Syakir ni, dia tak nak bagi siapa-siapa ambil Syakir ni daripada jin tu. Maka terkejutlah pada masa tu dua orang ni. Rupa-rupanya patutlah Syakir ni tak boleh nak apa? Tak boleh nak serius dengan mana-mana perempuan. Rupa-rupanya ada yang cemburu tahu. Maka Syakir ni pun tanya, ada apa-apa ubat ataupun tidak yang boleh menghilangkan ataupun yang boleh bawa jin ini keluar daripada tubuh dia, ataupun bukan daripada tubuh lah, daripada terus mengikuti Syakir ni. Maka dia bagilah salah satu ubat aku rasanya. Dia bagi ubat tu, dia kata suruh makan ubat ni. Maka Syakir pun okeylah, terima. Balik ke rumah tahu. Bila balik ke rumah Syakir ni, dia katakan memang tak boleh nak tidur. Sebab apa? Dia terfikirkan benda yang Mak Teja tu cerita. Betul ke ada makhluk halus, ada jin betina yang nakkan dia tahu. Terfikir, berlalulah sampailah rakan sahabat 1 minggu. Dan semakin hari, keadaan Syakir ni dah semakin merosot. Perbezaan tahu daripada dulu dengan sekarang ni lagi merosot. Yang mana apa diceritakan oleh Zahar, Syakir ni dah start suka bercakap seorang diri. Kalau pergi bekerja ataupun kalau pergi buka kedai, dia buka je pagi, petang tu dia dah tutup dan dia dah balik kat rumah. Jadi Zahar ni semakin hari dia boleh nampak tahu perubahan yang sangat-sangat ketara terhadap diri Syakir ni, di mana Syakir ni bila duduk je beki motor, dia akan bercakap seorang diri, seolah-olah ada orang yang menemani dia tahu pada masa tu. Bercakap dengan nada sayu lemah lembut macam tu. Tapi pada masa tu memang tak ada siapa-siapa pun. Ini memang ada satu tabiat yang memang dia suka bercakap seorang diri pada masa tu. Jadi Zahar ni pun pergilah duduk dekat Syakir. Kebanyakan selepas daripada benda-benda yang menyebabkan Syakir ni bercakap seorang diri, Zahar ni dah banyaklah menghabiskan masa duduk saja dekat bengkel tu, takut jadi apa-apa. Tapi pada hari tu Syakir ni dia marah Zahar tahu. Dia kata, kau ni memang tak ada kerja lain ke?
Kau tak ada kerja lain ke? Asyik kau duduk dekat bengkel aku je apa kata kau balik je? Terkejut tahu Zahar pada masa tu. Perangai Syakir ni rakan sahabat, dia ni tak pernah tahu tinggikan suara pada Zahar ni. Memang tak pernah. Tapi kali tu dia tinggikan suara menyebabkan Zahar ni memang terkejut beruk lah. Tahu lah pada masa tu. Syakir ni pun kembali lagi. Beki mutu bercakap dengan nada yang sayu. Tiba-tiba Syakir ni pun masuk ke dalam bengkel, tutup bengkel, and then dia pun balik ke rumah. Dengan macam tu je rakan sahabat. Bila balik ke rumah, Zahar ni dah semakin hari dah rasa tak sedap hati tau. Yelah, tengok keadaan sahabat baik dia dah semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin merosot. Dia pun pergilah jumpa dengan salah seorang ustaz. Nama ustaz ni Ustaz Deraman. Dia ceritalah, dia kata tentang sahabat baik dia ni semakin hari dia punya diri dia ni dah semakin merosot tau. Maka Ustaz Deraman ni katalah, sebelum ni dia ada pergi mana-mana ke, dia ada berubat ke, ataupun dia ada pernah buat apa-apa ke. Maka Zahar ni pun cerita, dia kata sebelum ni Syakir ni kalau balik je malam, memang dia akan balik seorang diri. Kalau dia duduk je, memang dia akan duduk seorang diri. Dia tidak banyak sangat bergaul. Sebab tu Syakir ni dia tidak ada banyak member tau. Member dia seorang je lah, iaitu si Zahar ni. Tu je member dia. Yang lain ada mungkin tak rapat sangat. Sekali lagi Zahar ni pun cerita dekat ustaz tu, dia kata paling last sekali dia pergi jumpa untuk berubat tentang soal jodoh ni lah dengan salah seorang dukung yang ada dekat hujung kampung. Nama dia Mak Teja. Wih, bila dengar je Mak Teja ni, Ustaz Deraman ni kata, Mak Teja? Mak Teja, kenapa Ustaz? Dekat hujung kampung. 2-3 hari berselang, dikatakan keadaan si Syakir ni dah sasau tau. Kita tahulah dah sasau ni memang dah, dia panggil dah nak dah nak gila sebenarnya tahu. Duduk bercakap seorang diri, sambil senyum seorang diri, dan dah hampir 1 minggu katanya Zahar, Syakir ni dah tak buka kedah. So keadaan dia memang dah teruk sangat tahu. Bawalah Ustaz Deraman ni pergilah ke rumah Syakir ni. Dalam keadaan bila masuk dia dalam keadaan rumah tu rakan sahabat, Allah, dia punya rumah tu rakan sahabat seperti tidak ada penghuni tahu. Memang seperti tidak ada orang jaga rumah tu. Maka Ustaz Deraman ni pun dia dah rasa macam ada satu entiti dalam rumah ni. Dia pun pergilah buka pintu bilik yang mana Syakir ni tidur tahu. Bila buka je pintu bilik, dia nampak dalam keadaan Syakir ni dengan rambut yang kosok masai, dengan orang yang tidak mandi macam mana, sambil peluk bantai golek tahu pada masa tu. Maka sinilah Ustaz Deraman ni dia dah start ada rasa aura-aura angin yang keluar. Dia dah rasa macam ada entiti yang makhluk halus tahu. Dia pun sebutlah satu nama yang menyebabkan si Zahar ni terkejut perut tahu. Teja, kenapa kau ganggu dia lagi? Terkejut pada masa tu si Zahar ni. Teja, kau ada berkait Teja dengan Syakir ni? Ustaz ni pun bacalah ayat-ayat ampun semua, dan selepas daripada tu dia pun boleh bawa keluar si Syakir ni. Maka dia pun berubatlah Syakir. Semakin hari, apa kata Zahar ni, alhamdulillah keadaan Syakir ni dah semakin okey, semakin okey, semakin okey. Dan bila keadaan dia tu hampir 2-3 bulan dah total sihat walafiat sepenuhnya, maka Syakir ni pun dia ceritalah sepanjang dia jadi macam ni, apa yang menyebabkan dia jadi macam ni adalah selepas daripada dia balik saja ke rumah Mak Teja ni. Malam yang pertama dia duduk saja dekat rumah, dia didatangi oleh satu makhluk jin betina yang mengajak Syakir ni untuk melakukan perbuatan terkutuk. Pada masa tu Syakir ni tidak berdaya tahu untuk nak tolak ajakan daripada jin berkenaan, jin betina tu. Mereka pun melakukanlah hubungan yang terkutuk tu, dan start daripada situlah setiap malam tahu Syakir cerita jin betina tu akan pergi ke rumah Syakir untuk ditemani, untuk nak teman Syakir. Dan itulah menyebabkan perubahan yang ketara yang terjadi kepada diri Syakir. Dan selepas daripada situ jugalah Syakir dah bercakap seorang diri, dah pun rasa happy, dan memang niat dia untuk nak berkahwin pada masa tu memang dah tidak ada, dah tertutup rapat. Sebab apa? Dia rasa diri dia ni pun dah jadi kepunyaan orang lain. Macam tu lah. Dan selepas daripada situ memang semakin hari semakin teruk. Setiap malam jin betina itu akan pergi ke rumah Syakir dia untuk
minta Syakir ni temai dia. Dan last sekali, apa yang Ustaz drama ni bagi tahu, Jim betina yang selama ni yang duduk temai si Syakir ni adalah Mak Teja. Sebenarnya Mak Teja ni bukan manusia, dia hanyalah Jim tahu, yang duduk dekat hujung kampung. Rumah tu pun dah lama ditinggalkan dekat situ, dan tak tahulah kenapa si Zahar ni boleh mengatakan bahawa di situ ada lagi rumah yang orang duduk. Selepas daripada situ mereka ni memang tak pergi dah ke mana-mana, tak jumpa dah dengan apa-apa dukung, memang tak pergi dah. Dan apa kata Zahar ni pula, selepas daripada 3 tahun selepas daripada tu, maka si Syakir ni pun berkahwin, rakan sahabat.